Okey. Okay, kita masuk dengan 5.3 5.3. Okey, berkaitan dengan Persekutuan Tanah Melayu lagi. Kita tak habis lagi Tanah Melayu. Okey. Objektif pembelajaran kita hari ini adalah macam biasa, semoga awak dapat menyatakan faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, menyenaraikan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan bagaimana langkah-langkah penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, kita tengok ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Kita tinggal lagi 2 subtopik aja sekejap aja hari ni. Okey, ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kalau sebelum ni awak dah belajar bagaimana penubuhan dia, iaitu faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, kalau awak ingat. Okey, bagaimana disebabkan oleh penentangan orang-orang Melayu terhadap penubuhan MU Malayan Union. Okey. Lepas tu faktor-faktor penubuhan dia juga adalah atas cadangan raja-raja Melayu. Okey, yang paling utama sekali adalah mendapat sokongan daripada pentadbir British pentadbir British yang pernah bertugas di tanah Melayu. Itu dia punya faktor-faktor penubuhan faktor-faktor penubuhan. Okay, so hari ni kita sambung dengan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Apa ciri-ciri dia? Okey, ada 4 ciri-ciri utama PTM Persekutuan Tanah Melayu. Okey, antaranya adalah dari aspek pentadbiran. Okey, yang kedua aspek ataupun kuasa raja-raja Melayu. Okey, lepas tu cirinya seterusnya adalah perundangan dan juga kewarganegaraan. So dalam peta iting awak, supaya awak boleh ingat, buatlah macam mana bentuk pun peta iting awak. Okey, supaya dia punya ciri ni awak boleh ingat dengan mudah. Okey. Main point dia ada 4 Main point dia ada 4. Saya ulang sekali lagi, pentadbiran, kuasa raja-raja Melayu, perundangan dan juga kewarganegaraan. Okey, kalau awak jawab macam ni je, awak baru dapat 2 markah. Okey, tanpa huraian. Okey, pengenalan dia, jawatan kuasa kerja ni telah mengambil masa 5 bulan 5 bulan untuk menyelesaikan rangka kerja perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey, PTM 1948. Okey, pada 20 November 1946, rangka kerja ini dibentang dalam persidangan dalam persidangan di mana persidangan tersebut dihadiri oleh raja-raja Melayu, wakil British dan juga UMNO. Okey, dan juga UMNO. Kalau lihat balik, okey, reverse balik muka surat 126. Okey, siapa ahli-ahli yang terlibat dalam jawatan kuasa kerja? Okey, ada dalam muka surat 126 Ada dalam muka surat 126. Okay, next kita tengok. Okey, sudut pentadbiran. Okey, dari sudut pentadbiran apa ciri-ciri dia? Bukan senang nak menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu dan seterusnya Malaysia Okey, kita tengok ciri-cirinya adalah gabungan 9 negeri gabungan 9 negeri Melayu dan juga 2 negeri Selat. Akmal, apa negeri Selat tu Akmal? Elson. Apa negeri Selat tu? Apa negeri Selat?
Pandai Akmal, Melaka dan Pulau Pinang. Okey, Singapura. Singapura nak cakap pun dah tak betul. Singapura masa tu dia tak duduk dekat dalam tanah Melayu. Okey. Singapura telah diasingkan kan kita dah belajar dalam bab 4 kan Akmal. Lupa Okey, diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, ketua dia adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, kerajaan persekutuan bertanggungjawab dalam hal ehwal dan juga keuangan ehwal keuangan juga apa sahaja secara bersama. Okey, kalau dulu dalam bab 5 ni awal-awal lagi saya kata persekutuan kalau kita tengok kita buat dia punya carta alih dia. Persekutuan atas sekali, lepas tu ada beberapa buah negeri. Okey, lepas tu dibahagikan ke dua, kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Okey, jadi tanggungjawab bersama. Okey, Badan Pentadbiran ni membantu Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, itu fungsi utama pentadbiran. Okey, selain itu juga Majlis Mesyuarat Persekutuan. Okey, Majlis Mesyuarat Persekutuan. Okey, di mana mengandungi ahli rasmi dan juga ahli tidak rasmi. Okey, bagaimana pula dengan Majlis Perundangan? Okey, Majlis Perundangan ni terdiri daripada ahli yang daripada pelbagai kaum. Kalau awak ingat dalam 5.2, okey 5.2 ada perlembagaan rakyat kan? Ada perlembagaan rakyat di mana pihak British tidak dapat menerima perlembagaan rakyat atas sebab-sebab tertentu sebaliknya pihak British menerima PTM menerima cadangan PTM. Okey, kalau sebelum tu juga awak boleh tengok bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan oleh nasionalisme Melayu radikal. Kenapa dia menubuhkan perlembagaan rakyat? Okey, sebab perasaan yang dia rasa tidak adil di mana dalam jawatan kuasa kerja tiada kaum lain. Okey, hanya ada wakil UMNO, dalamnya adalah orang-orang Melayu. Jadi dalam perlembagaan rakyat tu dia bergabung dia nak semua wakil kaum ada. Okey, kita ulang. Saya masukkan sikit tentang 5.1 dan 5.2. Okey, bagaimana dengan kuasa raja-raja Melayu? Okey, bagaimana kuasa raja-raja Melayu? Kalau dulu kuasa raja-raja Melayu hanyalah sebagai adat istiadat ataupun adat resam ataupun yang berkaitan dengan hal ehwal Islam sahaja. Okey, sekarang kita tengok apa kuasa raja-raja Melayu memberi pandangan dalam perkara tertentu perkara-perkara tertentu. Okey, lepas tu kita tengok Sultan bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang bagi peringkat negeri. Okey, maksudnya dia dah ada tanggungjawab. Dia dah ada kuasa. Siapa dia tu? Okey, raja-raja Melayu. Kalau dulu dia tidak berkuasa. Okey, dia tidak ada kuasa yang penuh. So, untuk PTM ni kuasa raja-raja Melayu dikembalikan. Okey, dalam bukan semua tapi ada beberapa aspek sahaja. Okey, lepas tu kita tengok dari segi perundangan dari segi perundangan. Okey, Majlis Perundangan ni diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi. Okey, bidang kuasa dia hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan juga percukaian. Okey.
Yang ini semua awak ingat. Okey, tolong ingat. Ni keluar dalam soalan objektif biasanya. Apakah bidang kuasa perundangan dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948? Okey, bidang kuasa. Dia pun tanyalah, dia bagi jawapan hal ehwal agama Islam. Okey, adat resam, kehakiman, perdagangan. Okey, awak nak jawab apa? Okey, 1, 2, 2, 3. Dia biasa bagi macam tu. Okey, rang undang-undang perlu dapat perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. Okey, perlu mendapat perkenan tu apa maksudnya, Elson? Persetujuan. Okey, persetujuan. Ya. Jangan tidur Elson. Kalau kelas pukul 8 ni biasa budak-budak tidur. Okey, siapa lagi seorang yang tak masuk ni? Tak ada tidur lah saya. Okey. Siapa lagi geng-geng awak yang tak masuk ni 5L tolong jadi macam 5L. Okey, 100% kehadiran Okey, awak kelas pandai patut kena hadir semua. Okey, faham yang ni? Okey, sebab masuk bab 6 kan lagi susah. Okey, kewarganegaraan. Bagaimana dengan kewarganegaraan? Kalau dulu dalam bab 4, okey, terlalu longgar sistem kewarganegaraan yang dibuat oleh MU. Okey, Malaysian Union. Terlalu longgar. Siapa-siapa boleh jadi warga negara. Okay, sekarang kita tengok. Secara kuat kuasa undang-undang. Kuat kuasa undang-undang tu maksudnya melalui undang-undang di mana ada undang-undang bertulis. Okey, bertulis. Kita tengok. Jus soli. Okey, jus soli. Rakyat raja dan rakyat British. Kenapa rakyat British? Sebab masa tu British masih lagi menjadi penjajah kita. Kita belum merdeka lagi belum merdeka lagi sepenuhnya. Okey. Kita merdeka 1957. Ya. Kita tengok dalam Kesurat 135 apa yang dikatakan rakyat British. Kesurat 135, okey, info dekat situ. Rakyat British ialah mereka yang lahir di negeri-negeri selat. Okey, di negeri-negeri selat dan mana-mana tanah jajahan British yang lain. Baru kejutkan kawan awak Eng Zin Yin, baru masuk, baru bangun sayang Okey. Mereka yang lahir di negeri-negeri selat dan juga mana-mana tanah jajahan British boleh jadi warga negara. Okey, rakyat raja. Apa maksud rakyat raja? Orang Melayu dan orang asli yang lahir dan tinggal di negeri Melayu yang mempunyai sultan. Sebab dulu ada sultan semua ada sultan. Okey, awak belajar tingkatan 3 kenapa Sultan Melaka melarikan diri semua tu, zaman Kesultanan Melayu Melaka, maksudnya zaman dulu semua ada sultan. Okey, semua ada sultan. So sebab tu dia kata orang Melayu dan orang asli yang lahir dan tinggal di negeri Melayu yang mempunyai sultan. Okey, yang mempunyai pemerintah. Tak kira lah awak tu orang asli ke apa ke. Okey. Okey, permohonan. Okey, dia ada permohonan. Okey, apa maksud permohonan? Di mana ayahnya mestilah rakyat raja dan rakyat British. Okey, permohonan tu maksudnya melalui kita minta. Kita mohon. Tapi dengan syarat ayah dia mesti rakyat raja dan rakyat British. Sampai sekarang pun kan. Contohnya orang tempatan berkahwin dengan orang Indonesia. Okey, orang tempatan lelaki berkahwin dengan orang Indonesia perempuan. Okey, dia dikira sebagai warga negara. Okey, tapi sebaliknya kalau lelaki tu adalah warga Pakistan ataupun Bangladesh,
Yang Melayunya adalah warga tempatan, itu dia kena ada kes lain, dia ada cara lain. Macam mana nak mendapatkan kewarganegaraan? Okey, dia ada cara lain, dia mohon macam mana untuk mendapatkan kewarganegaraan. Sebab itulah janganlah kahwin dengan orang asing. Awak dah jadi orang Malaysia nak kahwin dengan orang asing, nanti anak awak tidak sah taraf sebagai warga negara. Okey. Okey, lepas tu penduduk asal yang lahir sebelum dan semasa atau selepas tarikh perjanjian persekutuan. Nak jadi warga negara ni penduduk asal, penduduk asal lahir sebelum, semasa dan selepas perjanjian PTM. Okey, ingat depan ni kena ada penduduk asal sahaja. Okey. Okey, lepas tu rakyat, raja dan mereka yang memahami adat resam dan bertutur bahasa setempat boleh memohon melalui mana-mana undang-undang yang dikuatkuasakan. Okey, maksudnya macam saya cakap tadi, okey, bapa dia orang Bangla, okey, mak dia orang Tanah Melayu. Okey, dia boleh memohon. Okey, boleh memohon. Bagaimana nak jadi warga negara? Okey, dia tak boleh secara automatik terus jadi warga negara. Okey. Okey, secara pendaftaran. Okey, secara pendaftaran. Mereka yang dilahirkan dalam PTM dan bermaustauten selama 15 tahun, okey, daripada tempoh 20 tahun ataupun dari hari permohonan. Okey, maksudnya dia dah duduk lama dekat Tanah Melayu, okey, dah lebih daripada 15 tahun, dah lebih daripada 20 tahun. So dia boleh memohon. Banyak kan sekarang orang-orang Indonesia yang dah duduk sini dekat 20-30 tahun dah dapat warga negara Malaysia melalui pendaftaran. Okey, pendaftaran. Bukan melalui kuat kuasa undang-undang. Okey, seseorang perlu mempunyai tingkah laku yang baik. Tiada rekod jenayah, boleh menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta bersetuju taat setia kepada PTM. Sebab tu saya selalu cikgu-cikgu kat sekolah cakap, kalau awak tak boleh berbahasa Melayu, maksudnya awak tak layak menjadi warga negara. Maksudnya awak kena menguasai bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sebab bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar, bahasa Melayu adalah bahasa rasmi untuk Malaysia, untuk Tanah Melayu. Kalau dulu Tanah Melayu. Okey. Kalau awak tak boleh bertutur, maksudnya tak layak. Okey, macam kita juga pergi negeri orang putih. Kalau kita tak boleh bertutur dalam bahasa Inggeris, so kita tak layak nak memohon menjadi warga negara British. Contoh. Okey. Okey. 5.3 ada soalan. Okey, ni contoh soalan contoh soalan. Okey, siapa-siapa yang dah tengok dekat dalam GC, saya dah masukkan quiz Saya dah masukkan quiz. Tolong print screen skor awak dekat situ skor awak macam biasa. Okey, antara berikut yang manakah ciri-ciri utama perjanjian persekutuan? Okey, kalau saya tak letak jawapan tu awak boleh jawab tak? Okey, ciri-ciri utama persekutuan Tanah Melayu. Okey, Singapura sebagai jajahan British. Okey, dia masih lagi jajahan British tapi dia tidak termasuk dalam PTM. Okey, persekutuan diketuai oleh Majlis Raja-Raja.
Betul ke diketuai oleh Majlis Raja-Raja? Okey, ketua dia adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Kalau yang nombor 2 kalau awak jawab memang awak tak faham langsung tentang PTM Okey, Majlis Raja berkuasa dalam bidang kehakiman. Okey, Majlis Raja-Raja berkuasa dalam bidang kehakiman. Ada ke Majlis Raja-Raja berkuasa dalam bidang hakiman? Dia tak sebut kan? Okey. Okey, lepas tu kedaulatan Raja-Raja Melayu dipulihkan. Betul kan? Maksudnya dia mengembalikan semula kuasa raja. Okey, kalau dulu raja cakap apa pun tidak diterima pakai. So dengan adanya perjanjian PTM ni, okey, kuasa raja dikembalikan. Okey, berbeza dengan MU. MU memang raja tiada kuasa. Okey, mengapakah orang Melayu berpuas hati dengan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? Kenapa orang Melayu berpuas hati? Okey, jawapan dia kat situ, kedudukan istimewa orang Melayu dilindungi. Okey, keistimewaan orang Melayu dilindungi. Okey. Sebab dekat sini dia tanya mengapa orang Melayu. Kita carilah keyword dia ada kaitan orang Melayu. Okey. Terus dah nampak dah jawapan dia kat sini. Hanya D je yang sebut tentang orang Melayu. Okey. Okey. Pernyataan berikut menerangkan peranan raja dan pemimpin Melayu. Apa peranan raja? Okey, peranan raja dan juga para pemimpin Melayu. Kita tengok dia punya statement dia. Raja-raja dan pemimpin Melayu telah merealisasikan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, apakah nilai yang boleh ditonjolkan oleh raja dan pemimpin negara kita? Soalan kebat untuk bahagian objektif. Jangan kata objektif ni tiada kebat. Kebat adalah kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, ini awak kena fikir. Daripada statement tu, apa yang awak boleh nilai? Okey, jawapan dia kegigihan. Gigih nak memartabatkan, memulihkan kuasa Raja-Raja Melayu. Okey, memulihkan hak orang Melayu. Okey, itu dia punya nilai nilai. Macam awak belajar BM kan? Okey. Nyatakan kedudukan Raja-Raja Melayu dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, siapa nak jawab? Nyatakan kedudukan Raja-Raja Melayu dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jawapan dia ada dalam 1, 3, 4. Saya nak awak huraikan dalam bentuk esei. Sebab dekat jawapan tu dia tak ada tulis nombor. So awak kena buat dalam bentuk esei. Okey, kedudukan Raja-Raja Melayu dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948 adalah seperti apa? Apa kedudukan dia? Okey. Okey. Jelaskan ciri-ciri perjanjian persekutuan tersebut. Okey, jelaskan ciri-ciri perjanjian persekutuan tersebut. Apa ciri-ciri dia? 3 markah. Okey, negara kita, tanggungjawab kita. Itu soalan C, soalan kebat. Okey, negara kita, tanggungjawab kita. Dia bagi motor dekat kita. Okey, ulaskan pernyataan di atas. Okey, bila ulas awak kena ceritakan, awak kena huraikan. Apa kaitan dengan negara kita, tanggungjawab kita? Apa yang awak perlu lakukan? Okey, apa yang perlu awak laksanakan? Okey.
Mana tahu nanti soalan ni saya bagi dalam soalan kuis ke? Okey. Nanti kita peksa jangan kata kita tak ada peksa setengah tahun Peksa setengah tahun jadi pula katanya Okey. Dalam bentuk online ke apa ke tapi dia jadi. Okey, ni soalan A tadi Soalan A, nyatakan kedudukan Raja-Raja Melayu dalam Persekutuan Tanah Melayu. So jawapan dia macam ni. Okey, dia kata 3 markah. Skema bagi banyak. Okey. Awak jawab tidak kurang dari 3 fakta, lebih tak apa. Okey. Kedudukan Raja-Raja Melayu dikembalikan di mana Majlis Raja-Raja Melayu diwujudkan. Okey. Majlis Raja-Raja Melayu ini telah dipengerusikan oleh seorang daripada Raja-Raja Melayu. Okey, dia ada kesinambungan melalui kata hubung. Okey, Majlis Raja-Raja ini telah dianggotai oleh 9 orang Raja Melayu. Okey, 9 orang Raja Melayu. Kenapa 9? Kita ada 14 buah negeri. Okey, sebab yang 3 lagi tu adalah 2 lagi adalah negeri-negeri selat. Okey, bila negeri selat dia tak ada raja. Okey. Raja-Raja Melayu boleh memberikan pandangan dalam perkara-perkara tertentu. Okey. Tu fungsi. Fungsi Raja-Raja Melayu boleh memberikan pandangan dalam perkara-perkara tertentu di mana Sultan dipertanggungjawabkan untuk mengesahkan rang undang-undang di peringkat negeri. Okey, peringkat negeri sebab setiap negeri tadi ada sultan kan? Kenapa bukan tidak persekutuan? Okey, persekutuan tu dia punya ketua dia adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, bukan sultan, bukan agung sekarang agung kan? Okey, rang undang-undang diluluskan diluluskan dalam Dewan Perundangan Negeri. Okey, dalam Dewan Perundangan Negeri. Bukan negara, negeri. Setiap negeri ada sultan. So, undang-undang tu berkuat kuasa dalam negeri masing-masing. Okey, raja perlu dirujuk terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan bidang kuasa kerajaan persekutuan. Okey, maksudnya kalau raja nak menyampaikan apa-apa berkaitan dengan kuasa kerajaan persekutuan, so dia perlu rujuk dulu Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, settle Yang A ada soalan? Okey, B. Jelaskan ciri-ciri perjanjian persekutuan. Ingat dalam kepala awak ada 4 ciri-ciri, dia nak 3 markah. Okey. So kalau boleh awak ambil dari 4 fakta utama ni, so awak huraikan 1 ataupun 2 daripada fakta utama. Okey, bila dia tanya ciri-ciri, jangan awak ambil tentang pentadbiran aja. Tak boleh Jangan ambil kuasa raja je. Tak boleh. Okay, awak kena ambil keempat-empat tersebut, tapi janganlah masukkan semua dia punya huraian daripada setiap topik tersebut. Dia nak 3 markah je. Tapi kalau dalam esei, bolehlah awak huraikan semua. Okey, huraikan semua sebab tu esei kan. Okay, yang ini hanya struktur. Struktur ni tak payah banyak-banyak. Jangan buang masa dekat struktur. Esei tu lagi penting. Dia membawa markah 60. Okey, 60 markah. Okey, next section. Ini tadi kewarganegaraan. Saya kata ambil ke semua poin tu tadi. Okey, semua fakta tersebut huraikan secara jangan detail sangat. Okey, kalau awak ambil kewarganegaraan, pastikan ada 2 ni Okey, secara kuat kuasa undang-undang. Okey, secara kuat kuasa undang-undang. Okey, awak
huraikan secara kuasa undang-undang tu macam mana. Ambil dua je daripada sini. So yang kedua adalah secara pendaftaran. Bagaimana yang dikatakan dengan secara pendaftaran? Okey, ambil satu atau dua je daripada sini. Yang penting awak dah bagi ada 4 fakta utama. Okey, 4 fakta utama. Kalau awak ingat ciri-ciri tamadun, awak belajar tak tamadun? Kalau KBSM dulu dia belajar tamadun masa tingkatan 4, tapi awak KSSM ni saya tak tahu awak belajar tamadun tu bila. Tingkatan 1 kot. Ciri-ciri tamadun ada 6, huraikan contoh dia. Okey, dia tanya soalan tanya ciri-ciri je. Dia tak suruh pun awak huraikan. Tapi awak kena faham sendiri kalau sejarah memang kena huraikan. Okey, contoh ciri-ciri tamadun ada 6. 1, pertempatan kekal, pentadbiran, sistem tulisan, agama dan kepercayaan. Lepas tu ada penghususan pekerjaan. Apa lagi dia ada 6 kan contoh. Kan? Tu ciri-ciri dia, okey? Okey, C. Okey, C tadi negara kita tanggungjawab kita ulaskan daripada moto berikut. Okey, dia kata jawapan dia bertanggungjawab mempertahankan negara di mana sebagai rakyat Malaysia kita perlu sedia berkorban untuk bukan Malaysia, tanah Melayu sedia berkorban untuk negara. Okey, sebagai warga negara yang diiktiraf, kita tidak boleh menjadi pembelut kepada negara. Huraikanlah, guna ayat yang sedap, yang gramatis. Okey, menjadi anak jati Malaysia. Okey, di mana sentiasa berpegang kepada panji-panji negara dan mengamalkan konsep rukun negara. Okey, akhir sekali kita perlulah bersyukur dengan kemakmuran negara. Okey, ini dikira inferen. Okey. Kita perlulah bersyukur dengan kemakmuran negara yang telah kita kecapi. Buatlah ayat comel-comel. Okey, boleh? Ivan, Saza, Akila, tu je lah yang saya ingat nama kan. Okey. Okey, kita pergi pada 5.4. 5.4 berkaitan dengan kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Kita dah tahu tadi macam mana nak menubuhkan tanah Melayu, apa langkah-langkah dia, apa ciri-ciri dia. Okey, sekarang ni kita buat. Kita cuba tengok apa kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Ingat ada 4M. Okey, 4M. Bukan 4 M apa kita? Saya tak sekolah, saya pun dah lupa. M tu apa? Okey. M untuk kelas awak apa? Kelas kawan-kawan awak dah lupa dah. Saya ingat 4 kreatif saja. Okay. Murni. Itulah. Hang dah kepala Sazah. Sejak duduk rumah ni kan nama kelas pun saya dah lupa dah. Okey. 4 murni. Ingat kat sini. Apa tu? Mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Okey, yang kedua, untuk yang kedua, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. M yang ketiga, membuka ruang kewarganegaraan. M yang keempat, mewujudkan kerjasama kaum. Okey, 4M, 4 murni. Ingat 4 murni. Okey, kita tengok huraian dia satu per satu. Apa itu isi kandungan 4M? Okey, 4M. Okey, pertama tadi mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Okey, huraian dia
Okey, mengembalikan semula kuasa-kuasa Raja Melayu, Majlis Raja-Raja Melayu diwujudkan. Okey, diwujudkan. Okay. Kalau dulu tak ada Majlis Raja-Raja Melayu di bawah pemerintahan MU. Okey, tapi dengan PTM ni Majlis Raja-Raja Melayu diwujudkan kembali. Okey, dipengerusikan oleh seorang daripada Raja-Raja Melayu. So pengerusi ini nanti akan rotate. Okay, mungkin 5 tahun sekali dia rotate untuk siapa jadi pengerusi dia. Okay, tapi daripada 9 orang Raja-Raja Melayu tersebut sahaja. Okey, Pesuruhjaya Tinggi British memastikan raja perlu dirujuk terhadap perkara-perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Okey, Pesuruhjaya Tinggi British masih berkuasa dan apa sahaja raja-raja nak buat yang berkaitan dengan bidang kuasa persekutuan, bukan bidang kuasa negeri bidang kuasa negeri di bawah kelolaan raja-raja, tapi ni persekutuan masih di bawah Pesuruhjaya Tinggi British. So nak buat apa tentang persekutuan kena rujuk dulu. Okey, M yang kedua, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Okey, bagaimana yang dikatakan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu? Okey, mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan kaum lain. Okey. Maksudnya dekat sini kita telah masukkan juga kaum lain. Sebab kita duduk dalam masyarakat yang berbilang kaum. Okey, membuka ruang kewarganegaraan. Ni prinsip jus soli tadi kan. Bagaimana awak belajar tentang kewarganegaraan tadi. Okey, membuka ruang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara. Okey, kenapa jadi macam ni? Sebab kebanyakan orang-orang bukan Melayu dulu dia datang daripada tanah besar Cina ataupun India So dia dibawa oleh British ke tanah Melayu sebagai pekerja lombong, sebagai pedagang, sebagai pekerja ladang. Okey, itu tujuan asal British. So, lepas tu mereka ni bukan warga negara. So, lepas pembukaan ataupun lepas perjanjian PTM, seorang bukan Melayu boleh menjadi warga negara. Okay, sebab dia dah duduk lama kan. Tadi kita tengok kan apa syarat-syarat nak jadi warga negara secara pendaftaran. Okey, dia ada 2 tadi kan. Okey, secara pendaftaran. Okey, orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal. Termasuklah orang asli tadi. Tengok balik apa yang dikatakan dengan kewarganegaraan. Ini pun perkara penting ni. Kewarganegaraan belum pernah tak keluar SPM Belum pernah tak keluar SPM. Apa maksud saya tu? Maksudnya memang akan keluar. Sebab saya kata tadi belum pernah tak keluar. Okay, mesti ada. Okay, mewujudkan kerjasama kaum. Okay, mewujudkan kerjasama kaum. Okay, untuk memupuk perpaduan. Okay, kita dah tahu tadi kita ada kaum Cina, kaum India. Okay, untuk memupuk perpaduan, membuka jalan ke arah kerjasama kaum. Okay, dengan penumbuhan CLC. Okay, CLC. Okay, apa cadangan CLC? Okay, dimasukkan dalam usul perundangan yang mana diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Okay, Majlis Perundangan Persekutuan. Okay, ketua dia adalah, siapa ketua Majlis Perundangan? Bukan Sultan bukan Sultan, jangan lupa. Ketua dia adalah Pesuruhjaya Tinggi British, Pesuruhjaya Tinggi.
ketua dalam perundangan. Okey, CFC juga telah berjaya memupuk persefahaman antara pemimpin-pemimpin pelbagai kaum. Nanti kita tahu MIC, MCA, UMNO dan sebagainya. Okey. PTM 1948 ni telah merintis jalan kepada pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, Perlembagaan Tanah Melayu 1957, yang masa tu kita akan mendapat kemerdekaan. Okey, kemerdekaan. Kalau tahun 2020, okey 2020 dia keluar dua, dia tanya dalam soalan esei PTM 1948 dan juga 1957. Apa kaitan dia? So memang kena tahulah apa dia punya perjalanan cerita dia 1948 hingga 1957. Maksudnya sehingga merdeka. Sebelum dan sehingga merdeka. Bagaimana jalan cerita dia. Tapi tak apa, awak bukan kohort pertama KSSM tahun ni. Abang-abang awak tu adalah yang pening sikit sebab dia tiada kertas 3. Bila awak tak ada kertas 3, kertas 3 tu membantu awak sebab open book test. Sekurang-kurangnya kalau awak rajin menjawab, dalam tangan awak dah ada 20 markah. Awak cari lagi 10 markah untuk lulus. Takkan tak boleh? Kan 10 markah je lagi. Paper 1, paper 2. Takkan tak boleh nak lulus. Kalau SPM markah lulus biasanya 30 markah dah lulus. Okey. Tapi kalau grade sekolah dia tinggi tinggi. Okey. Ni risau sikit sebab tak ada paper 3 untuk bantu awak. Okey, bantu awak. Okey, awak kena struggle kuat sikit daripada sekarang. Okay, apa maksud pula? Okey, rumusan rumusan 5.4. Okey, rumusan. Persekutuan Tanah Melayu ni menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Maksudnya semua kaum diberi keistimewaan. Okey, membuka ruang kepada orang bukan Melayu. Ini rumusan. Okey, pemimpin dan rakyat sama penting dalam usaha mendukung perpaduan bangsa. Maksudnya kerjasama antara pemimpin dan rakyat tu perlu selari, seiring. Okey, Akmal, Tin Kahpuy. Okey, faham? Ivan? Okey, gabungan kuat antara rakyat dengan pemimpin yang dipayungi oleh raja-raja Melayu. Kalau awak ingat dulu masa bab 4, bab 3, okey, kenapa bergaduh? Sebab raja-raja Melayu tidak bersatu. Awak belajar tingkatan 3 kan? Raja-raja Melayu tak bersatu, lepas tu dia bergaduh, dia nak apa? Nak dapatkan tempat untuk apa? Mendapatkan cukai. Dia bergaduh lah dia antara dia. Tak ada kerjasama, tak ada persefahaman. Okey, tapi sekarang ni kita cuba bagaimana melindungi rakyat. Bagaimana raja-raja Melayu memainkan peranan memayungi, menjaga rakyat menjaga rakyat. Okey, berjaya merungkai percaturan dan rancangan yang rapi dapat disusun oleh pihak British untuk melemahkan orang Melayu ni salah ni. Meningkatkan semangat orang Melayu. Menjaga kepentingan orang-orang Melayu dan bangsa yang ada di tanah Melayu. Yang bawah tadi salah. Kerjasama antara Raja-Raja Melayu dengan UMNO membolehkan Persekutuan Tanah Melayu 1948 terbentuk. Ini awal-awal lagi 5.1 kita belajar kan.
Pembentukan ini telah mengembalikan status Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Okey. Taraf Raja-Raja Melayu dan orang Melayu dikembalikan. Okey. Peranan Raja-Raja Melayu dan orang Melayu penting dalam usaha mendukung perjuangan dan juga maruah bangsa. Ini nilai ni. Tolak ansur antara kaum juga penting untuk mencapai matlamat penubuhan persekutuan tanah Melayu. Tolak ansur maka tertubuhlah CLC tadi CLC. Okey, kita tengok soalan. Okey, contoh, jadual berikut berkaitan dengan peristiwa yang berlaku di Tanah Melayu semasa pentadbiran British. Okey, apa peristiwa tu? Dia bagi statement. Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apa kesan dia? Okey, kita baru je belajar tadi kan 5.4. Apa kesan kepada orang Melayu? Okey, jawapan dia A. Okey. Kalau perkembangan ekonomi tu tiada kaitan langsung, tak ada kaitan, awak dah boleh buang siap-siap jawapan tersebut. Pilihan awak ada 3. Kita tengok lagi yang mana boleh buang. Penyatuan Majlis Agama. Ada ke tersebut? Tak ada kan? Boleh pun buang. Tinggal 2 lagi jawapan. Okey. So jawapan kat situ adalah kesan. Kesan kepada orang Melayu adalah pengekalan ketuanan. Apa maksud ketuanan? Bukan ketuhanan, ketuan. Tuan. Maksudnya keistimewaan orang Melayu diiktiraf. Okey. Okey, faham Elson? Siapa lagi ni belajar-belajar ni? Saya bukan ingat nama awak. Kat sekolah ni langsung tak ingat dah. Xiu Li Ying, faham? Okey. Kerjasama antara Raja-Raja Melayu dan UMNO membolehkan Persekutuan Tanah Melayu dibentuk. Okey, apakah kebaikan kepada Raja-Raja Melayu? Apa kebaikan kerjasama Raja-Raja Melayu dan UMNO? Apa kebaikan dia? Okey, jawapan dia kat sini adalah D. Saya bagi terus jawapan supaya awak boleh nampak. Okey, kalau saya suruh jawab nanti awak tak jawab. Okey, D, status Raja-Raja Melayu dikembalikan. Okey, kerjasama Raja-Raja Melayu dan UMNO tadi membolehkan status Raja-Raja Melayu dikembalikan. Okey, dikembalikan. Okey, next kita tengok soalan seterusnya. Soalan struktur. Okey, ni bentuk-bentuk soalan struktur. Mana tahu soalan ni keluar dalam exam awak nanti, kan? Mengapakah Raja-Raja Melayu menyokong Persekutuan Tanah Melayu 1948? Okey, mengapa Raja-Raja Melayu menyokong PTM 1948? Salah satunya tadi apa? Raja-Raja Melayu dapat mengembalikan kuasanya. Betul? Nanti kita tengok jawapan. Dia nak 3 markah je. Okey, jangan buat poin. Banyak kali dah cakap kan. Okey, Persekutuan Tanah Melayu telah memberi banyak kebaikan kepada orang Melayu. Buktikan. Dia suruh awak buktikan. Betul tak statement tu? Okey. Kalau betul, cakap, ya, Persekutuan Tanah Melayu telah memberi banyak kebaikan kepada orang Melayu, antaranya adalah seperti apa? Okey. Semangat kerjasama dan toleransi dalam menjayakan sesuatu misi. Bukan misi tu nurse. Okey. Pada pendapat anda, mengapakah ia perlu diamalkan oleh individu negara kita? Kenapa kerjasama dan toleransi ini perlu diamalkan di negara kita? Kenapa? 4 markah. Okey. Saya dah katakan, untuk soalan struktur, bahagian C ni, kalau awak dapat skor,
Kalau awak dapat skor bahagian C ni, awak dapat markah penuh, ada 4 soalan struktur. Betul? 4 soalan struktur bahagian A, kertas 2. Okey, 4 kali 4, 16. Senang-senang awak dapat 16 markah bahagian A. Okey, kertas 2. Itu baru soalan C. Takkanlah soalan A dan B awak tak boleh jawab langsung. Kan? Tak boleh dapatkan 2 ataupun 1 markah. Mesti boleh kan? Okey, 14 campur dengan berapa? Awak dapat 3 campur dengan 1. Okey, campur lagi. Kan? Senang tak nak dapat markah sebenarnya? Okey? Kenapa dalam pemikiran murid mengatakan sejarah ni susah? Tak susah sebenarnya nak dapat markah. Okey? Susah lagi awak belajar matematik. Betul tak? Susah lagi awak belajar matematik. Sejarah ni kalau awak baca, apa Elson? Sejarah memang Sejarah kalau awak baca, mana ada susah. Awak kena faham teknik, mengingat teknik nak skor. Saya dah bagi awak teknik dah. Okey, antara teknik dia skor dekat bahagian C. Pastikan awak boleh dapat 4 markah dekat situ. Soalan macam budak tahun lepas kan, ada peningkatan sikit dalam subjek sejarah. Banyak kali cikgu-cikgu nasihatkan untuk kelas-kelas yang pandai ni macam awak kan. Okey, kelas-kelas yang pandai macam awak ni, bahagian C tu macam air je kalau nak jawab sepatutnya. Kan? So boleh dapat, paling-paling tidak dapat 3 markah. 4 kali 3, 12. Okey, 3, 3, 3. Okey, 12 markah dah. Untuk C saja dah dapat 12 markah. Itu bahagian A. Okey, bahagian B untuk kertas 2 ada 5 soalan jawab 3. Okey, 5 soalan jawab 3. Kalau KBSM 7 soalan jawab 3. So awak dah sikit dah. Pilihan awak dah sikit. Jadi daripada 5 tu awak kena buang 2 je soalan. Okey, awak kena jawab 3 soalan. Fokus pada soalan C juga. Soalan C kebat biasanya 8 markah. 8 kali 3. Berapa Elson? 8 kali 3? Berapa Akmal? 8 kali 3 dapat berapa markah dah dekat situ sepatutnya? Okey, tahun lepas kita memang suruh budak skor, budak-budak pandai macam awak ni skor bahagian C tu. 24 Akmal campur dengan, kalau awak dapat markah penuh, okey, kalau awak dapat markah penuh bahagian struktur, 24 campur, saya kata tadi 4 kali 4, 16. Berapa Akmal? Berapa Akmal? Lulus tak Akmal? Lulus tak Saza? Akila? Lulus tak? Lulus tak? Lulus dah kan dalam tangan. Lulus dah dalam tangan. Takkanlah soalan yang lain tu awak tak mampu. Biasanya soalan kebat ni dia tanya idea awak. Idea awak. Tapi ingat soalan kebat walaupun dia tanya idea awak tu jangan lari daripada fakta sebenar. Kebanyakan pelajar tak boleh jawab soalan kebat, bukan sekolah kita je sekolah lain pun. Bila cikgu kata soalan kebat tu pandangan awak, jadi dia tulislah ikut pandangan dia yang tak masuk akal. Macam mana dapat markah? Okey, apa-apa pun dia kena rujuk juga fakta tersebut. Dia tanya awak tentang kenapa awak perlu memberi kerjasama dalam memberi kerjasama dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Kenapa? Yang awak pergi jawab lain tu kenapa? Contohnya awak pergi jawab pergaduhan 13 Mei. Dia tanya kenapa? Kenapa? Untuk membentuk perpaduan, untuk menjalin kerjasama. Itu baru ada kaitan. Ada faham Akmal? Elson? Jangan tanam susah. susah Banyaklah awak.
Okey, ni contoh jawapan. Faham pun. Yang lain-lain mana? Buka komputer tidur Okey, mengapakah Raja-Raja Melayu menyokong Persekutuan Tanah Melayu 1948? Kenapa? Okey, kenapa tadi? Soalan A, kenapa Raja-Raja Melayu menyokong Persekutuan Tanah Melayu? Saya dah cakap tadi, ambil yang senang-senang, fakta yang senang awak ingat. Janganlah nak mengencong ke Tesco ke NSK ke terus ke sekolah Sungai Long. Jangan nak memencong-mencong. Alah faham? Okey. Kedudukan Raja-Raja Melayu dikembalikan. Okey, Majlis Raja-Raja Melayu diwujudkan. Okey, di samping itu Raja-Raja Melayu boleh memberi pandangan dalam perkara-perkara tertentu. Okey, di peringkat negeri. Ingat, Raja-Raja Melayu berkuasa di peringkat negeri, bukan persekutuan. Persekutuan masih lagi Pesuruhjaya tinggi. Okey. Orang-orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal di mana kewarganegaraan diperketatkan. Okey, kalau dalam MU dulu longgar dia punya syarat kewarganegaraan, tapi penubuhan Persekutuan Tanah Melayu kewarganegaraan diperketatkan. Okey, ambil mana-mana ni, 3 markah dia nak uraikan. Okey. Seterusnya soalan B tadi, Persekutuan Tanah Melayu telah memberi banyak kebaikan kepada orang Melayu. Buktikan. Apa kebaikan Persekutuan Tanah Melayu kepada orang Melayu? Okey, yang pertama kita tengok dari sudut kewarganegaraan. Itu yang paling senang sekali kan? Okey, kewarganegaraan diperketatkan di mana kerakyatan jus soli tadi dimansuhkan. Kalau kita ikut dalam MU jus soli ni, siapa-siapa je mudah mendapat kewarganegaraan. Okey, dasar perlindungan kepada tanah Melayu. Okey, yang ni susah sikit. Okey, status quo orang Melayu dilindungi. Okey, kedudukan istimewa orang Melayu terpelihara. Okey, di mana Raja-Raja Melayu dikembalikan kedudukannya. Okey, Tanah Melayu menjadi negeri naungan British. Okey, dengan adanya persekutuan ni tadi, okey, British cuba memberi Tanah Melayu untuk berkerajaan negeri. Okey, neokolonisasi maksudnya berkerajaan sendiri. Okey, dia ajar dulu, British ni ajar dulu. Okey, jadi Tanah Melayu dah tak jadi tanah jajahan, sebaliknya naungan. Naungan tu maksudnya apa? Okey, British cuba jaga. Okey, cuba lindungi. Okey, ada faham? Okey, C tadi, apa soalan C? Okey, semangat kerjasama dan toleransi penting dalam menjayakan sesuatu misi. Okey, sesuatu misi ataupun matlamat. Okey. Pada pendapat anda, mengapa ia perlu diamalkan oleh individu di negara kita? Pada pendapat anda, dia tanya pendapat awak. Bagilah pendapat awak, tapi biarlah yang relevan. Okey, yang masuk akal. Jangan keluar daripada akal awak. Okey, fakta sebenar. Okey, perpaduan kaum dapat diperkukuhkan. Kita tahu kan tadi CLC kan? Okey, mengelakkan berlakunya huru-hara. Dia kata semangat kerjasama tu penting. Awak masukkanlah kes 13 Mei. Okey, sebagai huraian awak kalau dalam esei. Okey, ini bukan esei. Ini struktur. Bila struktur, awak ada fakta, lepas tu awak ada inference, cukup. Sesuai dengan soalan KBAT. Tapi kalau esei, perpaduan kaum dapat diperkukuhkan, okey, huraikan lagi. Ini dia punya fakta. Okey, perpaduan kaum dapat diperkukuhkan di mana
kaum besar yang ada di negara kita seperti kaum India, Cina dan Melayu, okey, dapat menjalinkan hubungan kerjasama. Okey, tidak kira dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Habis untuk huraian yang pertama. Saya masukkan sikit kalau nak jawab soalan esei. Okey, mengelakkan berlakunya huru-hara. Poin dia. Okey, sekiranya tidak tidak ada kerjasama dan sikap toleransi, maka akan berlakulah apa? Pergaduhan, pertelingkahan seperti yang terjadi pada 13 Mei 1969. Okey, apa yang berlaku? Pergaduhan kaum antara kaum Cina dan kaum Melayu. Okey, kedaulatan negara terjamin. Macam mana nak huraikan? Kalau yang ingat kalau soalan struktur tak payah huraikan. Janji awak ada inference. Tapi soalan esei kena huraikan. Kedaulatan negara terjamin ataupun terbentuk apabila wujudnya kerjasama. Tapi janganlah asyik ulang je dia punya main point kerjasama. Okey, isi yang kedua pun kerjasama, isi yang ketiga pun kerjasama. Kalau dalam SPM dia akan bulatkan dekat kerjasama tersebut. Dia kata apa? Huraian berulang. Okey, HB dekat situ. Okey, huraian berulang di mana awak guna keyword yang sama, kerjasama. Kita dah tahu dah soalan ni berkaitan dengan kerjasama. Okey, tak terangkan pun tentang, awak tak cakap tentang kerjasama pun kita dah tahu soalan ni memang kerjasama. So, huraikan dengan perkataan yang lain. Okey, melahirkan masyarakat saling menyayangi. Macam mana masyarakat saling menyayangi? Okey, mewujudkan kestabilan politik. Bagaimana? Memakmurkan ekonomi negara. Okey, sebab tadi parti-parti politik, contohnya MIC, MCA, UMNO tadi dia bergabung. Okey. Setiap parti politik tu dia ada pandangan, dia ada idea dia, so dia boleh joint venture untuk setiap kaum yang ada di negara kita. Janji semua kaum tu ada mendapat keadilan. Keadilan. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Cepat je tak ada Alison. Nanti jangan lupa tengok GC awak. Okay? Tak lupa. Screenshot awak punya GC yang awak dah jawab tu. Okey, jangan lupa hantar balik semula sebab saya nak